Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atamut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala badrit tamam wa misbahiz zalam wa miftahi daris salam wa syamsi dinil islam Muhammadin sallallahu alaihi salatu wassalam. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahi ma syaa Allah. La yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma syaa Allah. La yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi ma syaa Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin. Amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala dan pertolongan daripada Allah Ta'ala, dapat lagi kita berjumpa setelah sebulan kita berpuasa, kemudian kita masuk Syawal, kemudian akan datang ini 2 bulan lagi untuk kita meraihkan Raya Aidil Adha, dan insya-Allah selepas itu kita akan masuk tahun yang baru mengikut kalender Islam. Jadi semua ini adalah kurniaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah kurniakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ke atas kepada umat akhir zaman ini juga kurniaan yang paling besar yang Allah berikan kepada umat Islam, dan dia termasuk di antara tanda-tanda kecil kiamat apabila wafatnya baginda Nabi sallallahu alaihi salatu wasallam. Jadi apabila baginda wafat, meninggal dunia, itu salah satu daripada tanda-tanda kiamat kecil yang telah berlaku. Jadi pandangan ulama mengatakan bahawa kiamat, tanda-tanda kiamat kecil ini terbahagi kepada 3 keadaan. Yakni yang pertama yang telah berlaku, yang kedua yang sedang berlaku, yang ketiga adalah yang akan berlaku. Habis saja tanda-tanda kiamat kecil, barulah berlangsungnya tanda-tanda kiamat besar. Tanda kiamat besar dia hanya ada 10 tanda saja. Akan tetapi tanda kiamat kecil banyak, tuan-tuan. Jadi ada tanda-tanda yang kita sedang meniti di atas dia. Contohnya kita tengok pembangunan yang mencakar langit, yang dibina sehingga bangunan itu tinggi, kemegahan. Itu di antara tanda-tanda kecil kiamat. Barisan AJK surau, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Sebelum kita teruskan lagi, saya nak ucapkan selamat Hari Raya Aidil Fitri, maaf zahir dan batin. Kita doakan semoga apa sahaja amalan kebaikan yang kita lakukan sepanjang Ramadan,
Allah terima dan menjadi bekalan kita, menjadi pemberat bagi timbangan amalan kebaikan kita pada hari akhirat nanti, insya-Allah. Dan kita doa kepada Allah Subhanahu taala supaya Allah lahirkan dalam hati kita ini perasaan istiqamah untuk menuntut ilmu agama. Petang tadi pun saya dapat mesej daripada guru saya. Dia pesan bahawa tidak ada masa lagi untuk umat akhir zaman ini untuk tidak mengaji ilmu agama. Kerana umat akhir zaman berada di dalam waktu yang sangat terdesak. Umur kita meningkat, makin lama meningkat, tetapi kedatangan kematian untuk kita itu makin hampir. Umur kita makin lama makin besar. Kita tengok apa jumlah dia. Daripada 1 nombor naik kepada 2 nombor, bahkan ada yang Allah takdirkan umurnya 3 nombor. Jadi kematian semakin hampir. Bukan kita bukan lagi besar nombor yang kita dapat, umur yang kita ada, bukan menandakan kita ini makin lama kita boleh hidup lama lagi. Tidak. Sebenarnya kematian semakin hampir dengan kita. Baik, insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah sekalian, kita nak habiskan, kita cuba habiskan pada malam ini pembacaan kita. Saya tak terang sangat tuan-tuan. Dalam kitab Syama'il Muhammadiyah ni saya tak terang, tak jelaskan secara terperinci. Yang apa yang saya dengar daripada guru saya, itu sahaja yang sekadar yang saya boleh kongsikan. Setakat ini kita telah menuntut daripada 2 orang guru, dan itu pun kebanyakan dibaca oleh guru kita ni secara terus menerus, dan kita hanya mendengar pembacaan itu sahaja. Ada hadis yang tidak diterangkan, ada hadis yang diterangkan tentangnya panjang lebar. Jadi insya-Allah kita ikut apa yang disampaikan oleh guru-guru kita. Baik, masih lagi berada pada babu majaa fi libasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bab yang ke-8, bab yang menceritakan tentang pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum daripada itu kita telah membahaskan tentang warna pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dengar Rasulullah ini ada kalanya pakai pakaian yang berasal daripada Yaman, kainnya. Ada kalanya Rasulullah diberi hadiah kepadanya dengan kain yang berwarna kuning. Ada pakaian yang Rasulullah dapat yang berwarna hijau. Kita nak tengok lagi, apa lagi pakaian yang disukai oleh baginda Nabi sallallahu alaihi salatu wasallam. Baik, hadis yang ke-68. Haddatsana qala al-muallifu rahimallahu taala, kata pengarang rahimallahu taala menukilkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id, haddatsana Bashir bin al-Mufaddal an Abdullah bin Uthman ibn Khusaim an Sa'id bin Jubair an ibn Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bil bayadi min ath-thiyabi liyalbisha ahya'ukum wa kaffinu fiha mautakum fa innaha min khiyari thiyabikum. Ini tentang warna lagi. Kita dah tahu pakaian yang Nabi suka warna merun, hijau dan sebagainya. Ini membicarakan tentang warna pakaian Nabi. Daripada Qutaibah bin Sa'id, daripada Bishr bin Mufaddal, daripada Abdullah bin Uthman ibnu Khusaim, daripada Sa'id bin Jubair, daripada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ni siapa nama dia? Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas, Abbas bin apa? Abbas bin Abdul Muttalib. Jadi tuan-tuan dapat bayangkan, Abdul Muttalib Ustaz, maknanya dia adik-beradik kepada ayah Nabi. Naam, ya. Abbas adalah adik-beradik kandung kepada bapa Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ayah Nabi namanya Abdullah bin Abdul Muttalib. Siapa lagi adik-beradik kandung kepada ayah Nabi ini? Ni Abbas bin Abdul Muttalib. Siapa lagi adik-beradik kandung kepada mereka berdua? Yakni Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Siapa lagi yang adik-beradik kandung kepada Abdullah ayah Nabi ini? Abu Talib bin Abdul Muttalib. Maknanya anak Abdul Muttalib, anak kepada datuk Nabi, yakni adik-beradik kepada ayah Nabi ini, ada yang Muslim, ada yang kafir. Antara yang kafir siapa? Abu Talib, pakcik Nabi. Ayah kepada siapa? Ayah kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali itu siapa? Sepupu Nabi. Sayyidina Ali itu siapa? Sayyidina Ali itu adalah menantu Nabi. Dia kahwin dengan anak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Fatimah. Jadi tuan-tuan jangan tanya, boleh ke ustaz macam tu kan? Sepupu dia kahwin dengan anak sepupu dia. Mungkin masa tu tidak ada lagi hukum yang mengharamkan perkahwinan seperti itu. Wallahu a'lam. Jadi Ibnu Abbas, bila kita sebut Ibnu Abbas, siapa dia? Anak kepada Abbas, yakni juga merupakan sepupu Nabi. Abdullah bin Abbas itu adalah sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masa Isra wal Mi'raj, Nabi tidur di rumah sepupu Nabi, kakak kandung kepada Sayyidina Ali, Ummu Hani. Dibuka, malaikat Jibril datang, dia buka atap rumah Ummu Hani. Ni sikit lah kita nak cerita kan. Jibril datang, dia buka atap bumbung rumah Ummu Hani, kakak kandung Sayyidina Ali, dan diangkat Rasulullah itu, dibawa ke tepi Kaabah tanpa disedari oleh seseorang pun yang berada di dalam rumah Ummu Hani, tanpa jaga. Ini di antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada pakcik Nabi yang Islam, ada pakcik Nabi yang kafir. Maka daripada Ibnu Abbas, siapa riwayat ni? Abdullah bin Abbas berkata, baginda Nabi SAW bersabda. Apa katanya? Yang ni hadis yang memang Nabi sebut sendiri. Nabi sebut, sentiasalah kalian dengan pakaian putih. Hendaklah dipakai oleh kalian yang hidup, dan kafankanlah kalian yang mati. Maknanya kita kafankanlah si mayat itu dengan kain putih, kerana kain putih itu adalah sebaik-baik pakaian bagi kalian. Kita baca dulu hadis seterusnya, ada kaitan dengan hadis yang kita baru baca tadi. Hadis yang ke-69. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala. Kejap lagi kita bagi tahu apa yang terkandung di dalam hadis ini. Haddatsana Muhammad ibnu Bashar, haddatsana Abdul Rahman ibnu Mahdi, haddatsana Sufyan an Habib ibnu Abi Thabit an Maimun bin Abi Shabib an Samurah bin Jundub qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilbasu al-bayada fa innaha atharu wa atyabu wa kaffinu fiha mautakum. Daripada Muhammad bin Bashar, daripada Abdul Rahman bin Mahdi, daripada Sufyan, daripada Habib bin Abi Thabit, daripada Maimun bin Abi Shabib, daripada Samurah bin Jundub. Samurah ni ada seorang lagi, seorang lagi nama sahabat Nabi, Samurah juga. Jabir bin Samurah. Jabir bin Samurah berkata, baginda Nabi SAW bersabda, pakailah pakaian putih. Ini Nabi sebut, kerana ia adalah pakaian yang paling bersih dan paling bagus, dan kafankanlah orang yang meninggal dari kalangan kalian dengan kain putih. Jadi dua hadis ini menceritakan tentang pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Dan kalau tuan-tuan ingat, dalam bab pakaian ini, daripada hadis yang pertama, maknanya hadis yang pertama dalam bab pakaian Nabi, ke semua hadis-hadis yang ada di dalam bab pakaian ini, semuanya diriwayatkan, dikatakan oleh sahabat sendiri. Nabi tak pernah kata. Sahabat tengok Nabi ketika itu, Nabi pakai baju apa, terus sahabat meriwayatkan hadis. Tetapi dua hadis yang baru kita baca ini, hadis yang ke-68 dan hadis yang ke-69, yang menceritakan bahawa Nabi galakkan kita untuk berpakaian putih ini, Nabi yang sabdakan sendiri, Nabi yang cakap sendiri. Jadi apa perbezaan hadis antara hadis yang lain dengan hadis yang ini? Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah sekalian, bila mana kita menyebut bahawa apa itu makna hadis, apa makna hadis? Hadis ini dia terkandung di dalamnya adalah perbuatan Nabi, percakapan Nabi dan ikrar Nabi. Okey, bila sebut saja hadis Nabi, adalah dia terkandung di dalam dia adalah perbuatan Nabi. Nabi tak cakap tapi Nabi buat dan dilihat oleh para sahabat. Seperti bab pakaian ni, Nabi pakai baju merah, baju hijau, kemudian dilihat oleh para sahabat, maka para sahabat memperakui apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Maka sahabat pun puji dalam hadis bahawa tidak ada orang yang lebih cantik daripada Rasulullah, melainkan Rasulullah pada ketika itu memakai baju sekian-sekian warna. Jadi disebut sebagai hadis adalah perbuatan Nabi. Apa sahaja yang Nabi buat itu hadis. Yang kedua, percakapan Nabi. Seperti yang kita baru baca tadi. Rasulullah bersabda. Ini Nabi sendiri yang cakap. Nabi sendiri yang galakkan kita untuk pakai pakaian putih. Nabi sendiri yang tegur kita. Nabi sendiri yang cakap. Yang ketiga adalah ikrar Nabi SAW. Ikrar ni adalah pengakuan Nabi SAW. Nabi tak kata halal dan Nabi tak kata haram. Bila sesuatu benda yang Nabi tak nyatakan hukumnya dan Nabi berdiam diri, maka harus bagi kita untuk lakukan. Contoh, suatu ketika Nabi SAW dipanggil datang kenduri. Maka tuan rumah ni dia hidang di hadapan Nabi macam pengantin lah tuan-tuan. Pengantin tu ada ayam golek, ada udang besar, ada ikan siakap 3 rasa dan sebagainya. Maka tuan rumah yang jemput Nabi untuk hadir ke dalam kenduri tu, dia hidangkan di hadapan Nabi ni bob. Bob tak tahulah masak apa tuan-tuan. Tapi bob ni apa? Biawak padang pasir. Biawak padang pasir tuan-tuan jangan bayang macam biawak kita. Kalau biawak kita, pinggan dia besar ni. Bob ataupun biawak padang pasir paling besar pun botol mineral yang besar. Tu, yang 1.5 liter tu. Itu je. Dan dia tak hidup dalam dua alam. Dia tak hidup dalam air, dia hanya hidup di atas daratan dan dia menyorok di dalam padang pasir. Okey. Cara nak makan dia kena sembelih lah, tangkap sembelih. Tapi memang sebiji macam cicak, macam cicak besar lah tuan-tuan. Jadi dihidangkan kepada situ. Nabi tak makan dan Nabi pun tak kata tak boleh makan. Nabi biarkan, dan selepas itu barulah sahabat yang ada di sebelah Nabi ambil dan sahabat makan. Dan Nabi tak tegur pun perbuatan sahabat yang memakan log itu, dan Nabi tak kata, sahabat haram ni tak boleh makan. Apa sahaja perbuatan yang Nabi tak keluarkan kenyataan, maka harus bagi kita untuk kita lakukan. Harus. Contoh orang duk petikai. Nabi tak baca selawat pun. Terawih Nabi tak baca. Adakah contohnya kita solat terawih dulu bulan Ramadan, 2 rakaat selawat, 2 rakaat selawat. Memang Nabi tak buat, kita akui. Kita bila orang kata ada orang kata dekat kita Nabi tak buat perbuatan itu, naam, kita akui bahawa memang Nabi tak buat perbuatan itu.
Yang memulakan perbuatan itu adalah Saidina Umar. Jadi memang kita akui perbuatan Nabi itu perbuatan itu Nabi tak buat. Tetapi ada tak kita nak nilai balik, boleh tak kita baca selawat antara dua tarawih? Contoh tuan-tuan. Boleh tak kita nak baca selawat antara dua rakaat tarawih, berhenti selawat, dua rakaat lagi? Boleh tak? Macam mana kita nak nilai? Kita kena tengok balik, ada tak dalil daripada Al-Quran dan hadis Nabi SAW melarang untuk kita membaca salawat kepada Nabi. Tak ada satu pun dalil yang menunjukkan membaca salawat di antara tarawih itu diharamkan oleh Allah dan tidak disukai oleh Nabi SAW. Tak ada satu dalil. Ni contoh. Tahlil arwah. Ada tak dalil yang menunjukkan haram benda itu? Tak ada. Nabi kata afdalu zikru fa'lam annahu la ilaha illallah. Seafdal zikir adalah la ilaha illallah. Kenapa Nabi sebut macam tu? Kenapa Al-Quran anjurkan kita baca la ilaha illallah? Kerana kalimah la ilaha illallah ini disebut oleh semua para Nabi. Nabi ada berapa orang tuan-tuan? 124,000 orang. Yang Nabi yang tak dilantik jadi Rasul ada 124,000 orang. Semua para Nabi menyebut kalimah yang sama, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi seperti inilah maknanya kita nak faham. Bila disebutkan hadis itu apa? Adalah perbuatan Nabi. Nabi buat, Nabi tak cakap. Macam pakaian, Nabi pakai, dilihat oleh sahabat. Sahabat meriwayatkan bahawa di antara kesukaan pakaian Nabi adalah warna merah. Sahabat tengok dan cantik Nabi pakai, maka sahabat pun riwayatkan hadis. Ataupun hadis ini adalah yang Nabi cakap, seperti dua hadis yang kita baca. Nabi sendiri yang anjurkan kepada kita untuk memakai pakaian putih. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita tengok daripada sabdaan Nabi SAW, kita tengok daripada hadis yang kita bacakan tadi, hadis yang ke-68 berbunyi, Nabi SAW bersabda, sentiasalah kalian dengan pakaian putih. Kemudian pada hadis yang ke-69, Nabi sebut, pakailah pakaian putih. Kalau kita tengok dari struktur ayat ini, maknanya macam ada perintah daripada Nabi SAW. Tapi perintah ini bukan perintah yang hukumnya jatuh kepada wajib. Perintah ini adalah dipanggil sebagai perintah Nabi menggalakkan kita, Nabi suka bagi orang-orang yang sentiasa berpakaian dengan pakaian putih. Ni. Dan ini juga nak menunjukkan bahawa Nabi sentiasa dalam kebanyakan hari-hari kehidupan Nabi, sentiasa paling banyak yang Nabi pakai adalah pakaian yang berwarna putih. Ini nak menunjukkan, dua hadis ini nak menunjukkan kesukaan paling suka Nabi memakai pakaian adalah pakaian yang berwarna putih. Jadi tak jatuh hukum wajib tuan-tuan, terpulang. Asal menutup aurat. Asal menutup aurat. Paling besar mengikut sunnah Nabi SAW dari sudut pakaian adalah menutup aurat. Tak kira lah tuan-tuan nak pakai kot, nak pakai blazer datang ke surau. Macam orang pergi pejabat pakai tie, terpulang. Janji sunnah Nabi yang paling besar adalah menutup aurat. Kerana Nabi mengikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah suruh kita tutup aurat. Akan tetapi kalau kita ada satu pakaian yang memang ciri-ciri pakaian itu ada sama macam Nabi pakai. Contohnya kita tahu Nabi pakai jubah. Awal hadis pakaian Nabi suka pakai kurta. Yang tuan-tuan pakai ni kain pelekat dengan baju Melayu ni, tahu datang daripada mana tuan-tuan? Datang daripada ulama-ulama Yaman yang masuk ke dalam tanah Melayu. Kalau tuan-tuan pergi ke sana, memang ramai ulama negara Yaman di Tarim terutamanya, nama tempat, satu tempat di Yaman itu, satu daerah nama dia Tarim, Hadraul Maut. Memang akan jumpa orang yang pakai sebiji macam kita.
Tapi bukan semua negara Arab, tuan-tuan. Contoh, kalau tuan-tuan pergi ke Hadramaut Yaman, nama tempat tu Hadramaut Tarim, tuan-tuan akan jumpa ulama-ulama yang pakai sebiji macam tuan-tuan, kopiahnya, baju Melayunya, kain pelikat, dan itu pakaian asasi mereka. Tapi kalau tuan-tuan pergi ke Jordan, tempat kami belajar, tempat saya belajar dulu, kalau tuan-tuan keluar rumah nak pergi kedai runcit, kita kan kadang-kadang malas nak pakai seluar, kita gulung je kain pelikat, sarung t-shirt, pergi start motor pergi kedai runcit kan. Kalau tuan-tuan buat perkara itu di negara Jordan, dia akan kata apa? Dia akan kutuk kita, dia kata apa? Pakcik ni mesti baru lepas jimat dengan isteri dia. Dia lain. Situasi keadaan dia tu lain. Sebab Jordan ni dia macam apa dia? Macam orang asli Malaysia lah. Dia mundur sangat-sangat. Di tempat saya belajar. Jadi mereka perak. Mereka tak pernah tengok apa yang kita pakai ni. Kalau kita pakai handphone canggih sekalipun, mereka akan kata ini bukan Malizi. Dia akan kata Malaysia ni masih lagi duduk di dalam hutan pakai cawan. Dia tak percaya ada KLCC dan sebagainya. Dia tak boleh Malaysia ni bila kita tunjuk lebih daripada negara dia. Tu yang dia boleh kata, kalau kita keluar pakai kain pelikat, dia kata ini mesti baru lepas jimat, baru lepas tubuh dengan isteri dia. Ini pandangan mereka. Tapi kalau di Yaman, inilah pakaian-pakaian para ulama kita. Ulama di Yaman masih lagi ada keturunan baginda Nabi sallallahu alaihi salatu wasallam. Baik. Kemudian pakaian putih ini adalah pakaian yang sangat disukai oleh baginda Nabi sallallahu alaihi salatu wasallam, sehingga kan ada hadis yang lain, kalau pakaian itu terkoyak, Nabi sendiri akan jahit. Kerana Nabi suka akan pakaian putih, terutamanya pada hari Jumaat, Nabi akan berpakaian putih. Di antara ulama-ulama imam 4 mazhab, yang mana bila mana mereka ini dia nak baca hadis, dia akan berpakaian putih, tuan-tuan. Antaranya adalah ketua bagi mazhab Maliki, iaitu Imam Malik bin Anas. Kalau orang datang, Imam Malik dia tak pernah keluar daripada Madinah. Dia seorang imam besar, sebab itu dia ketua bagi mazhab Maliki. Tetapi dia tak pernah berhijrah keluar daripada Madinah. Kerana apa? Dia menyimpan beribu-ribu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau dia berjalan di dalam kota Madinah, dia tidak, kalau sekalipun orang hadiahkan kepada dia ni kuda, dia takkan naik kuda di dalam bandar Madinah. Dia takkan naik. Kerana apa? Dia punya perasaan ataupun dia punya fikiran bahawa kalau aku naik kuda di atas bandar Madinah, maka aku telah biadab dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berada di dalam tanah. Kerana bandar Madinah itu tersimpannya jasad baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau orang Madinah ketika zamannya nak berjumpa dengan Imam Malik dan bertanyakan tentang hadis Nabi, Imam Malik kata apa? Kamu tunggu kat luar kejap, aku nak bersihkan diri, aku nak berwangi-wangian, dan dia akan pakai serba putih, dan barulah dia jemput tetamu yang nak jumpa tu masuk, barulah dia akan jawab pertanyaan daripada orang itu tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan guru kami Syekh Umar hafizallahu taala pun, semoga Allah kurniakan saya menjadi anak muridnya, iaitu ketika mana kalau dia membicarakan tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, putih daripada serban, jubahnya, kain ridaknya, semua putih. Kerana apa? Kerana para ulama ni bila dia nak baca hadis, dia memberi kehormatan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jadi perintah yang Nabi sebut ini bukan perintah wajib. Di antara lagi perkara sunnah yang nyarih-nyarih jadi wajib, apa dia, tuan-tuan? Bersugi. Nabi sebut dalam hadis, kalaulah sugi ini tidak memberi keberatan kepada umat aku, nescaya aku akan wajibkan umat aku ini setiap orang kena bersugi. Maknanya kalau waktu itu Nabi wajib, pasti hari ini semua orang ada sugi kat poket. Jadi Nabi nampak, Nabi ni pemikirannya ke hadapan. Nabi nampak umat akhir zaman ni sangat banyak lalai, sangat lemah. Jadi Nabi tidak mewajibkan sugi itu ke atas umat
akhir zaman. Tapi bagi Nabi, naam, Nabi wajib. Sehingga nak wafat, ketika nazak pun Nabi, ada seorang sahabat datang masuk ke dalam rumah Nabi, dia tengah gigit kayu sugi, dia kata, "Ta'al, mari sini, aku nak sugi kau." Sebelum nyawa Nabi habis ditarik, dikeluarkan, Nabi sempat bersugi pada akhir hayatnya. Ini di antara nyarih-nyarih perbuatan sunnah yang nyarih-nyarih nak jadi wajib. Jadi itu di antara sunnah Nabi yang sangat besar nilainya. Kemudian di sini juga ada dikatakan, disabdakan oleh baginda Nabi SAW, Nabi menyebut dalam hadis yang ke-68, hendaklah dipakai oleh kalian yang hidup. Ini Nabi bagi tahu yang hidup. Dan kafankanlah kalian yang mati dengan kain putih. Hadis yang ke-69 juga Nabi sebut Nabi sebut apa? Dan kafankanlah orang yang meninggal dari kalangan kalian dengan kain putih. Juga saranan ataupun apa yang Nabi ucapkan ini bukan jatuhnya hukum wajib, tetapi ada sebahagian ulama yang mengatakan kalau kita kafankan si mayat itu dengan kain selain daripada warna putih, maka hukumnya makruh. Wallahu alam. Kita hanya dengar perkara itu saja, tidak dibahaskan panjang lebar. Yang sempat kami dengar adalah itu saja. Dia tak bahas secara panjang kenapa makruh. Tapi boleh kalau kita nak kafankan si mayat dengan kain lain, boleh, tak jadi masalah. Tapi di antara pakaian bagi si mayat, seafdal pakaian adalah kain yang berwarna putih. Kain yang berwarna putih, kerana mengingatkan kita kepada kematian. Kita yang lihat, kita yang uruskan. Sama juga dalam perjalanan kita nak pergi ke umrah dengan haji. Tuan-tuan ada duit banyak, tuan-tuan di antara orang yang kaya, belilah kain yang berwarna emas. Bukan emas, kain yang ada emas. Maka boleh pakai dengan syarat ianya tidak berjahit. Tetapi Nabi kata seafdal pakaian adalah berwarna putih. Tak ada masalah. Tapi nampak pelik lah. Nampak pelik lah. Orang semua keliling Kaabah warna putih, tiba-tiba delah nampak tuan-tuan pakai emas. Bukan pakai emas, pakai kain yang berwarna selain daripada warna putih. Itu menandakan apa? Semua manusia ini, apa yang ada pada manusia, ianya bukan milik hakiki manusia. Semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia pemimpin ke, dia ketua kampung ke, dia macam mana sekalipun, lelaki mesti dia pakai pakaian macam tu lah kalau dia nak pergi buat umrah ataupun haji. Kalau dia pergi haji, masyarakat, rakyat umum, rakyat awam berhimpit-himpit untuk mengerjakan haji. Begitu jugalah kalau kita seorang pemimpin juga kena berhimpit-himpit untuk melunaskan ibadah haji ini. Jadi ini di antara pakaian seafdal pakaian yang, dan menunjukkan juga pakaian yang paling disukai oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas ni tuan-tuan boleh, tuan-tuan dan saya sendiri pun kita boleh sama-sama cari pakaian yang berwarna putih. Tak dapat pakai tiap-tiap hari pun tak apa tuan-tuan. Kita amalkan, kita mulakan dengan apa? Kita buat pada setiap minggu, iaitu pada hari Jumaat. Disyorkan kita untuk berpakaian dengan pakaian yang berwarna putih. Jadi ini di antara warna pakaian yang disukai oleh Nabi. Ada lagi dua hadis. Kita cuba habiskan. Hadis yang ke-70. Haddatsana Ahmad bin Mani', haddatsana Yahya bin Zakaria bin Abi Zaidah qala haddatsana Abi an Mus'ab bin Syaibah an Safiyah bintu Syaibah an Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi sendiri yang meriwayatkan hadis ni. Isteri Nabi yang paling muda tuan-tuan. Isteri Nabi yang paling muda. Bila paling muda ni, ada watak, banyak watak Sayyidatina Aisyah ni.
Kadang-kadang wataknya dia suka bermain dengan Rasulullah. Rasulullah main lari-lari dengan Sayyidatina Aisyah. Rasulullah yang dah berumur ketika itu melayan isterinya yang kalau bahasanya kalau bahasa sekarang macam kebudak-budakan. Tetapi Sayyidatina Aisyah dia bukan budak. Memang umurnya 9 tahun. Tetapi dia bukan dikategorikan sebagai budak. Dia seorang yang matang. Orang yang paling alim di dalam dunia ini, orang yang paling alim di dalam dunia ini adalah dari kalangan perempuan adalah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Banyak hadis diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah setelah kewafatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila wafatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi bila timbul satu masalah di kalangan sahabat, mereka ni pening. Nak jumpa siapa nak jadikan rujukan ni? Maka mereka pergi ke rumah isteri Nabi yang bernama Sayyidatina Aisyah. Maka Sayyidatina Aisyah akan melunaskan soalan itu dengan jawapan-jawapan yang telah dididik oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya tuan-tuan, bila mana sekali lagi setelah wafatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang sekali lagi bandar Madinah ni kemarau yang panjang. Lalu mereka ni buntu, sahabat ni buntu, ternakan mati, tumbuhan tak jadi. Jadi mereka jumpa ahli keluarga Nabi. Jadi di sini apa tuan-tuan, bila kita ada masalah, bila kita tak faham tentang ilmu agama, kita disyorkan untuk rujuk orang yang lebih pakar daripada kita, orang yang lebih berhak untuk menjawab soalan itu. Maka sahabat ni dia tak buat fatwa sendiri. Maka bila buntu, macam mana nak bagi ternakan ni hidup semula ataupun subur tanaman. Kemudian mereka berjumpa dengan Sayyidatina Aisyah. Wahai Aisyah, isteri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tolong doakan kami, ternakan kami mati, kami punya tanaman tak subur, apa perlu kami buat? Apa Sayyidatina Aisyah kata? Nabi dah wafat. Sayyidatina Aisyah kata, wahai sahabat Nabi, kamu nampak tak kubur Nabi? Sahabat Nabi pun kata, naam wahai, kami nampak wahai isteri Nabi. Kamu pergi letakkan pipi kamu di air, bukan, kamu pergi buat satu lubang yang mana lubang itu tidak ada penghalang antara Nabi dengan langit. Maka sahabat dia faham apa yang dikatakan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Bukan sahabat tu dia pergi lurus je, dia pergi korek kubur Nabi, biar jenazah Nabi tu tak ada penghalang dengan langit. Tidak. Apa makna Sayyidatina Aisyah? Sayyidatina Aisyah kata, pergilah dekat kubur Nabi, beristighfar banyak-banyak kepada Allah dan perbanyakkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah datangkan bantuan kepada kamu. Bukan minta dengan Nabi, tetapi dengan berkat yang Nabi ada. Di situ. Ini yang diajarkan oleh Sayyidatina Aisyah. Maka hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah, orang yang paling cerdik dari kalangan perempuan. Apa kata Sayyidatina Aisyah? Hadis ini bukan Nabi yang cakap. Sayyidatina Aisyah tengok perbuatan Nabi. Yang Nabi cakap adalah dalam bab pakaian putih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar daripada rumah pada awal pagi. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai pakaian mirtun. Mirtun ni apa tuan-tuan? Sejenis baju sejuk berbulu, panjang dan besar. Ini musim sejuk tuan-tuan. Musim sejuk ni Allah sebut dalam Al-Quran. Allah sebut dalam surah Al-Quraisy, li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita was-saif. Di negara Arab ni dia ada 4 musim tuan-tuan. Ada musim syita. Musim syita ni apa? Musim sejuk. Kemudian saifi. Saifi ni apa? Saif adalah musim panas. Lebih panas daripada Malaysia ni tuan-tuan. Kalau di Malaysia sekarang, kita tengok di negeri Perak, kalau semalam 2 hari lepas 36 darjah Celsius. Di negara Arab 40, kadang-kadang mencecah 60. Jadi kalau kami pakai baju pagoda je lah pergi universiti pun. Memang panas sangat, tapi tak berpeluh. Dia panas kering.
Jadi Nabi pernah pakai satu pakaian, Nabi pakai jubah. Di luar jubah itu, pakaian paling luar, Nabi serelumkan. Nabi pakai dengan pakaian yang dibuat daripada bulu biri-biri, untuk menahan kesejukan. Yang mana bulu-bulu itu adalah berwarna hitam. Ini nak menunjukkan juga bahawa di antara pakaian Nabi, ada pakaian Nabi yang warnanya warna hitam, tapi jarang. Nabi tak pakai selalu. Dan kebanyakan warna hitam ini Nabi pakai ketika perang. Untuk nampak lagi ganas lah. Itu bahasa mudahnya. Kita yang pencen askar polis pun yang dulu pernah masuk ke dalam hutan untuk perang dengan komunis pun, kita pun pakai celuring juga. Untuk apa? Bagi nampak ganas. Ini di antaranya pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi hitam ni jarang dipakai oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika perang, ya na'am, ya Nabi pakai. Dan ketika sejuk, seperti mana hadis ini, memang Nabi pakai. Bulu pakaian itu adalah pakaian yang berwarna hitam, iaitu mirtun. Jadi musim sejuk ni tuan-tuan, kalau kita nak tidur pun 5-6 lapis pakai. Memang kalau nak tidur sekali pun kita pakai 5-6 lapis. Itu biasa. Bagi kami belajar di sana, memang kalau salji turun pula, memang universiti akan tutup automatik. Kalau sebulan salji turun, sebulan lah tak belajar. Memang. Sebab apa? Salji akan turun tebal, paling tebal yang pernah kami rasa sampai ke lutut. Sampai ke lutut. Memang tak boleh keluar, sejuk. Dan pengalaman saya, bila sampai ke negara Arab, memang musim sejuk. Perkara pertama yang kami buat adalah kami naik ke atap ataupun paling atas, bangunan paling atas. Buat apa? Untuk ketuk ais dalam tangki air. Itu kerja kami mula-mula. Sebab apa? Nak dapatkan air. Jadi itu di antara. Jadi Nabi pernah pakai pakaian yang berwarna hitam, yang mana pakaian itu adalah pakaian yang tebal untuk menutup badan baginda Nabi SAW ketika merasai sejuk. Sejuk ni antara peperangan yang Nabi berlaku, peperangan Nabi sertai dalam musim sejuk adalah peperangan Khandaq. Peperangan Khandaq adalah musim sejuk. Jadi insya-Allah pada sesi akan datang ada satu lagi tak habis juga dalam bab pakaian ini, iaitu pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mohon maaf kalau ada terkasar bahasa, mohon maaf mengambil masa yang lama. Dan hadis yang terakhir ini adalah bentuk jubah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hadis dia lagi. Lepas itu kita akan masuk pada membicarakan tentang kehidupan, bagaimanakah kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.